A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 16. Muka surat 16, baris yang ke-13 daripada bawah. Muka surat 16, baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf diterimakan, yakni menerima. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf diterimakan. Kalau itu menerima tau. Diterimakan sekalian barang yang didatangkan dengan dia dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakah barang yang didatangkan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayang dia, daripada segala pekerjaan agamanya dan percaya dengan dengan sekalian barang yang pertama tu diterima sekalian barang yang didatangkan dengan dia dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan percaya, ini atas pada terima, dan percayakan, ini wajib atas tiap-tiap mukallaf percayakan dengan sekalian barang yang mengkhabar ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia dengan barang. Apa barang ni? Daripada sekalian yang gaib. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Wajib apa ni? Yang pertama, diterimakan sekalian barang yang didatangkan dengan dia dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana barang? Daripada segala pekerjaan agamanya, terima. Dan percayakan, wajib atas tiap-tiap mukallaf percayakan dengan sekalian barang yang mengkhabar ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia dengan barang. Mana barang ni? Yang mengkhabar ia dengan dia daripada sekalian yang gaib. Hening ni kiraan tajuk baru betul lah ni. Tajuk baru macam mana? Selesai bicara berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, hukum bagi sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, secara ijmal dan secara tafsil. Selesai pembicaraan secara tafsil, secara halusi
Jalanan hak masyhurnya aqaidul iman yang 50. Selesai. Pergi kepada mengenal Allah, mengenal Rasul, mengetahui dan berpegang secara tafsil aqaidul iman yang 50. Mengenal Allah, permulaan agama itu mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah zahirnya sebagai orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bahagian zahir, bahagian Islam, hukum atas dunia. Kemudian mengenal Allah ni permulaan agama, itu bahagian iman. Itu bahagian iman. Hak mengenal akan Allah, mengenal akan Rasul, permulaan agama, itu bahagian iman. Dua kalimah syahadah itu bahagian Islam. Kita jangan lupa di awal kitab Faridah ni. Islam, iman, ihsan. 3 rukun agama. 3 komponen agama. Agama-agama ni perhimpunan hukum hakam daripada Allah yang disampaikan melalui Nabi SAW kepada sekalian hamba Allah untuk mendapat kebaikan, kejayaan dunia dan akhirat. Itu agama. Agama ni hak Nabi bawa itulah. Hak Nabi bawa tu bahagian Islam, bahagian iman, bahagian ihsan. Atau Nabi bawa 3 bahagian. Jadi agama-agama ni perkara hak Nabi bawa datang. Terkekah. Tapi di awal kitab Faridah ni datangkan comel. Kitab Faridah ni kitab tauhid, membicarakan bahagian iman. Tetapi tauhid iman bukan hanya tauhid iman saja agama. Cuma tauhid iman ni usul agama, tapak agama yang kita panggil usuluddin, tapak agama iman. Usuluddin. Kemudian furu'uddin, cabang agama. Cabang agama itu pergi kepada Islam dan ihsan, fiqh dan tasawuf, itu cabang agama. Jadi nak mantap usuluddin kena mantapkan dengan furu'uddin, cabang agama, fiqh tasawuf. Permulaan dia kena ada usuluddin, tapak agama. Tapi agama bukan usuluddin saja. Agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Tapi iman tu tapak agama. Nak kuat tapak agama tu dengan ihsan, pengambilan diri kepada Allah, mengerjakan surah zahir dan batin dengan ilmu, meninggal kalangan zahir dan batin dengan ilmu. Itu untuk mengkuatkan usul tapak agama ni. Kalau hanya ada tapak agama, kewajipan tidak dikerjakan zahir dan batin, larangan sebaliknya dikerjakan, akan melemahkan tapak. Akhirnya tapak ni boleh boleh ni mana? Boleh apa? Boleh runtuh lah tapak ni. Tapak usuluddin. Tapi kalau tak ada furu'uddin, semayang tidak, puasa tidak, contohnya lah. Maka macam mana nak kuat tapak agama ni? Macam nak kuat iman, macam nak kuat akidah. Iman pun lemah, akidah pun lemah. Lemah kok guling layapan dia. Iman pula nipih bocor lah jadi dianya. Terutama sekali dekat nak mati tu. Jadi agama bukan hanya iman, agama bukan hanya usuluddin, tapi permulaannya usuluddin. Tapak agama permulaan dikuatkan dengan furu'uddin, fiqh tasawuf, pengambilan diri kepada Allah. Jadi kitab Faridah ni kitab bicara bab iman.
bicara bab akidah. Tapi Syekh Ahmad Al-Fatani tuan kitab Faridatul Fara'id ni dia cerita dulu agama ni apa dahulu. Jadi makna agama bukan hanya iman sahaja. Agama perhimpunan hukum hakam yang diberdatang oleh Nabi SAW lah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Tapi dia mulai dengan usul ni, jangan lupa. Lepas tu dalam kitab Faridatul Fara'id ni didatangkan 4 tanda orang yang beragama. Ada 4 tanda. Kita tengok dalam kitab Faridah ni. Ada tak keempat-empat ni? Tanda orang beragama yang sebenar ada 4. Tak ada 4 ni, cakap je lah. Cakap mana? Berdegar-degar. Ya? Berdegar-degar gitu tau. Kita cakap berdegar-degar tau. Dia je berdegar-degar. Oh, cakap agama kuat. Beragama yang sebenar ke tidak? Tengok dah kitab Faridah ni. Dia datangkan 4 tanda beragama yang sebenar. Yang pertama, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad yang betul, i'tiqad yang sebenar, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ni. Kalau ni dah tahu hujung pangkal, tak ada agama, walaupun semain puasa dah tinggal sekalipun. Ini kitab Faridah ni. Tanda beragama yang sebenar, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu tanda beragama yang sebenar. Barulah pergi kepada yang kedua, 3, keempat. Lengkap keempat-empat ni, barulah orang ni beragama yang sebenar. Barulah dapat selamat dunia dan akhirah. Ini diri kita ni nak beragama yang sebenar. Kita bukan nak beragama seorang diri. Kita nak bawa anak bini kita kepada jalan beragama yang sebenar. Kita lengkapkan keempat-empat ni. Nak lengkap keempat-empat ni lah, pergi kepada ilmu fardu ain tauhid, ilmu fardu ain fiqh, ilmu fardu ain tasawuf. Ada ketiga-tiga ilmu ni lengkap dengan amal, ilmu amal, lengkaplah 4 tanda beragama yang sebenar. Barulah selamat dunia dan akhirah. Barulah betul kita ni ada agama. Barulah betul kita ni sebagai ketua keluarga yang beragama, bawa kepada agama yang sebenar, bukan agama tradisi sahaja. Kalau kita ketua keluarga ni tak kenal agama yang sebenar, kita pun bawa anak bini kita dengan bukan jalan agama yang sebenar. Kita hanya semayang puasa, semayang puasa. Akidah yang sebenar? Semayang dengan ilmu ke tidak? Semayang dengan ilmu tasawuf ke tidak? Nak semayang, syarat untuk sah iman akidah. Kemudian semayang tu fiqh betul ke tak? Fardhu ain fiqh. Semayang tu tasawuf betul ke tak? Fardhu ain tasawuf. Semayang gitu je. Itu bukan beragama sebenar. Dia pun bawa keluarga dia pula dengan jalan bukan jalan agama sebenar. Itu jalan yang jejak langkah syaitan. Bukan jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau tak ikut jalan Nabi yang salam, jalan agama sebenar, jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan. Syaitan yang dituruti pula minal jinnati wan nas. Syaitan ni daripada jin hak tak nampak dan daripada manusia. Manusia ni ikut jejak langkah syaitan, bukan ikut jalanan sunnah Nabi SAW. Dia pun bawa agama keluarga. Keluarga dibawa agama mengikut jejak langkah syaitan. Mana yang bawa? Itulah syaitan daripada jin. Minal jinnati wan nas. Syaitan daripada jin dan syaitan daripada manusia. Tak kita ni, kalau jalanan kita bukan jalan agama yang sebenar, jejak langkah syaitan. Kita bawa anak bini kita pula. Pada ni jejak langkah syaitan. Nak beramal sebenar, tengok dah kitab ni molek. Tapi nak melengkapkan 4 tanda beramal sebenar,
Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ini mandatori. Tak usah duk ngeloh-ngeloh lah. Tak usah duk kata nanti-nantilah. Kemudian tak ada. Ketiga-tiga ilmu ni apa? Kena ni cakap kapung tu. Seku sembang, suku sembang ke apa panggil? Sungguh tak sungguh apa? Suku sembang. Suku ke? Suku je, bukan setengah. Suku je. Lepas tu sembang pula. Alah? Sungkur ke? Sungkur sembang. Sungkur sembang. Mana suku sembang? Suku lah. Mana sungkur rasa dia? Mana cerita sungguh-sungguh. Allah dia, hijaan dia. Suku sembang. Suku sembang. Bukan suku lah, mana sungkur sembang. Tapi sungkur tu kita tak sebut sungkur lah. Kita sebut suku tau. Bukan suku. Suku tu 1/4. Dah. Hati baru tu. Kita ada guru logat Terengganu. Boleh tanyalah logat Terengganu, kena tanya orang tua. Dia tanya orang muda. Tahu orang muda. Dia cakap baku. Cakap bahasa Melayu baku. Makna 3 ilmu ni kena. Suku sembang lah. Kena betul-betul fokus. Ilmu amal. Sebab apa? Nak ikut jalanan agama yang sebenar, selamat dunia akhirah, berjaya dunia akhirah, nak bawa keluarga pula. Kalau kita seorang je jalan agama yang sebenar, keluarga kita biarkan, nak masuk syurga dah. Anak bini akan tarik kita ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Tapi kita kena tahulah. Nak kita paridah ni ambil muhlid. Orang beragama yang sebenar. Yang pertama daripada 4, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni. Barulah jadi orang yang beragama yang sebenar. Kemudian Islam, iman dan ihsan. Dia datangkan takrif dia. Jadi Islam lain, iman lain, ihsan lain. Iman dengan Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Orang Islam yang tidak beriman orang munafik. Dia menzahirkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Mengucap 2 kalimah syahadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Makna orang munafik ni, Islam hukum dunia, kafir hukum akhirah. Islam di sisi hukum zahir, kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum zahir dengan manusia dia orang Islam. Sebab itulah Abdullah bin Ubay mati dikapankan macam orang Islam sebab dia orang Islam. Bukan dikapankan dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disembah jenazah oleh sahabat Nabi, tapi Nabi sallam turun ayat melarang Nabi solat jenazah. Tapi jenazah bin Ubay dikapankan dengan jubah Nabi. Diminta oleh anak bin Ubay. Yang mana anak bin Ubay ni benar-benar beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia je bapak munafik. Anak dia beriman. Anak ni. Sebab apa? Sebab Abi Ubay ni orang Islam. Hukum zahir, hukum dunia. Di sisi Allah, kafir. Hukum akhirah, kafir. Bila kafir, kekal neraka. Bukan kekal neraka saja, neraka lapis paling bawah. Sebab neraka yang kekal ada 6 lapis. Lapisan neraka ada 7. Lapisan atas sekali itu neraka Jahannam. Tempat seksaan orang-orang yang beriman, yang banyak dosa, yang mana akhirnya orang beriman akan keluar daripada neraka Jahannam, kesemuanya akan ke syurga Allah. Neraka Jahannam akan dikharabkan, diruntuhkan oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jadi baki lagi 6 lapisan kaki yang kekal untuk orang kafir. Kafir munafik ni, hak Islam hukum zahir, Islam hukum dunia, dia kafir di sisi Allah, kafir hukum akhirah, bukan kekal neraka, bukan neraka, lapis paling bawah. Innal munafiqina fid darki asfal minan nar. Orang munafik ni neraka lapisan paling bawah, neraka hawiyah. Itu orang Islam yang tidak beriman. Orang yang beriman yang tidak Islam. Ini saya biasa ceritalah. Orang yang menzahirkan keislaman tu kemudian, sebab ada kekangan dia. Dia duduk dalam keluarga kafir, masyarakat kafir, dia tidak ada keberanian untuk mengucap 2 kalimah syahadah, menzahirkan sebagai orang Islam. Menzahirkan sebagai orang Islam. Dia tidak ada keberanian. Bila dia sudah berpindah daripada kampung halaman dia, sambung pelajaran di Kuala Lumpur contohnya, jauh daripada keluarga, barulah dia menzahirkan keislaman dengan mengucap 2 kalimah syahadah, pergi pejabat agama. Tapi masa dia duduk kampung dia tu, dia sudah beriman dengan Allah dan Rasul, maka sah dia sebagai orang beriman di sisi Allah dan beriman di sisi hukum akhirah. Kalau dia mati di saat tu, syurga dianya, walaupun zahir dia orang kafir, jenazahnya diuruskan orang kafir. Memang kafir lah, sebab dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Mana dia bukan orang Islam, tapi hati dia beriman. Bila hati dia beriman, sah iman dia, Tuhan ampun segala dosa dia, dia mati dalam keadaan beriman, maka syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hukum dunia dia kafir sekalipun, tapi orang ni cerita ni, dia tak matilah. Sebelum mengucap tu, dia pindah ke Kuala Lumpur, dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Dia pun cerita, ni punya pengalaman dia. Oh ni saya biasa dengar dengan dia Aikim, dia ada petang kami ke gitulah. Dia ada tajuk dia saudara kita. Dia dengar tak? Saudara kita. Jadi dalam slot segmen tu, dia ambil mu'allah lah. Mu'allah ni pun ceritalah asal dia begini dia cerita. Dia gitu. Maknanya ada yang cerita tu dia semayang, puasa dah senyap-senyap, tetapi dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Sah dak iman dia tanpa mengucap 2 kalimah syahadah. Untuk sah iman tidak syarat mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah untuk sah Islam. Tanpa mengucap 2 kalimah syahadah kerana ada kekangan tadi, sah iman dia. Dan orang yang mengucap 2 kalimah syahadah sah dia sebagai orang Islam, belum tentu sah iman dia. Orang yang tidak mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun, kalau hati dia beriman dengan Allah dan Rasul, sah iman dia. Tapi iman ni di sisi Allah Ta'ala lah. Iman ni hukum akhirat lah. Hukum zahir kafir lah, dia tak mengucap. Hukum dunia kafir lah, dia tak mengucap. Tapi nak ceritanya, untuk sah iman tidak bergantung kepada 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, sah Islam dia. Iman dia macam mana? Iman dia belum tentu. Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, hati dia percaya apa yang dia ucap. Percaya macam mana? Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah. Dia percaya sekadar tu, maka sah iman dia. Tapi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak kenal lagi. Cuma dia beriman Allah Ta'ala jua Tuhan, dia beriman. Dan dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Gitu je. Dah sifat Nabi dia tak tahu lagi. Sah iman dia. Hak sifat Allah, sifat Nabi tu kena belajar kemudian lah. Sebab apa? Dia sudah beriman, dipanggil secara ijmal. Dia sudah beriman secara rekah. Apa yang diimani? Diimani akan 2 kalimah syahadah tu. Maka sah iman dia. Pegangan dia hak kafir banyak lagi, dia akidah dia nya Allah tidak kenal lagi. Dia berpegang Allah ni macam makhluk juga baru ke contoh. Tapi dia percaya, dia beriman la ilaha illallah, dia beriman Allah jua Tuhan. Tiba dia akidah dia Allah jua Tuhan. Puasa tak ada juga macam makhluk.
Kafir akidah gitu, tapi dia bawa masuk Islam. Akidah salah kafir ni dimaafkan, tak jadi kafir dia, iman dia tak batal. Dia kena belajar pula kemudian tu. Hak mula-mula dia mengucap, sebab orang jahil ni ada yang dimaafkan. Mana? Jahil baru masuk Islam. Tak ada pasal-pasal, dilalu tepi tok pekong lama dia, dihanggut pula sekali lagi situ. Dihanggut. Mana boleh hanggut-hanggut gitu? Sikit-sikit pun tak boleh. Tak boleh. Dia jahil. Syarat tak ambil hukum. Syarat tak ambil hukum. Ada ni. Sebab dia jahil. Ni jahil dia maafkan. Tapi nak ceritanya, sah iman dia. Sebab dia percaya Allah jiwa Tuhan. Dia percaya Nabi Muhammad SAW utusan Allah, Rasulullah. Sah iman. Tapi tak kena Allah, kena Rasul laginya. Tapi sah iman. Adapun kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, sah sebagai orang Islam, hati dia Allah Ta'ala, dia tak percaya. Nabi Muhammad SAW, bunyi Muhammad di fobia dah. Muhammad pun tak boleh sebut dah. Dia kena sebut Mo, gitu je. Tak Mo dah. Itulah main bola tu. Main bola tu Muhammad, Muhammad salah dah. Dia salah sokmo dia. Mana apa? Salah sokmo, tak je betul. Tapi dia panggil apa? Mo dah. Sebab dia panggil Mo, memang nama glamour dia ke memang dia memang sebut gitu. Mo, tak ada Muhammad. Maknanya dia ni mengucap dengan syahadah, tapi sebut nama Nabi Muhammad SAW ni, mana siapa begini? Contoh. Tapi kenapa dia mengucap? Dia nak berkahwin dengan orang Islam. Kenapa dia mengucap? Kerana dia nak dapat bantuan kerajaan. Sah Islam dia tu, dan boleh berkahwin dengan orang Islam. Bukan sahih. Dah hati dia sekarang ni, duduk di hati dia ni, kita dia tak terbit keluar mulut ni. Hati dia tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Nabi Muhammad, tak percaya. Tapi dia mengucap kerana berkahwin dengan orang Islam. Dia mengucap kerana nak terima bantuan. Sah dia sebagai orang Islam, tetapi kekal kafir di sisi Allah, iman dia tak ada. Lepas dia berkahwin dengan orang Islam ni, dapatlah penerangan, terbukalah hati dia untuk percaya kepada Allah, terbuka hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat tu baru dia beriman. Islam dia mungkin sebulan dua dah. Lepas mengucap dengan syahadah, hati tak percaya pada Allah dan Rasul. Dia pun berkahwin lepas mengucap, dapat pasangan yang baik. Maka pasangan dia, keluarga pasangan dia, mak ayah mertua dia beri penerangan bab mengenal Allah, mengenal Nabi yang salam ni. Barulah dia, begitu selama ni dia silap faham lah. Sebab tu dia tak percaya pada Allah dan Nabi SAW. Sebab dia dengar cerita pelik-pelik Nabi Muhammad ni, tak percayalah. Contohnya, bila dapat dapat ilmu yang sebenar, hati dia mulai percaya pada Allah dan Nabi SAW. Saat tu dia beriman. Pada ni, jadi ada orang sah mengucap itulah dia sah menjadi Islam dan sah menjadi beriman. Ada orang beriman lama dah, Islamnya kemudian. Ada orang Islam dahulu, berimannya kemudian. Ada orang yang Islam tak pernah beriman. Dah dia berkahwin dengan orang Islam, orang Melayu tu. Melayu tu. Dah orang Melayu dia berkahwin pun JRO Kelab Malang. Dia jumpa Kelab Malang, JRO tu Melayu. Dia pun nak kahwin dengan JRO tu. Dan JRO pun jahil tukir juga, tak kerti apa satu. Tapi tak boleh berkahwin kalau tidak masuk Islam. Dia pun masuk Islam, duduklah sekelami tu, semayang bang pun tak pernah. Isteri pun tak pernah cerita bab agama. Isteri tu pun macam tak ada agama, tapi orang Islam lah, sebab mayah dia Islam. Maka hak mu'alaf ni, hak kelas-kelas agama yang dianjur oleh pihak berkuasa agama, tak pernah hadir pun. Dia bukan nak ke Islam, dia nak berkahwin dengan orang Islam. Maka seumpama meninggal Islam, patut tidak pernah beriman sampai ke mati. Itu antara Islam dengan iman. Ada yang sah mengucap tu sah sebagai orang Islam, sah sebagai beriman. Ada orang yang beriman dahulu, nak mengucap ada kekangan, ada halangan, kemudian baru mengucap. Ada yang mengucap belum beriman, kemudian dia beriman.
Itu Islam dengan iman tidak berlaziman. Yang kita sangat takut laginya, kita orang Islam yang kita warisi. Orang Islam yang warisi. Kita ni Islam bukan dengan dua kalimah syahadah. Kita ni orang Islam taba'an li abawai. Ikut ibu bapa. Ibu bapa Islam, anak Islam. Walaupun anak tu masa dia besar mengucap tak pandai. Mak ayah Islam, tapi dia mengucap tak pandai. Semayang bang tak semayang lah maknanya. Kalau semayang takkan tak pandai mengucap. Dalam tasyahud ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tak pandai tasyahud, tak pandai Fatihah, tak pernah semayang bang, kehidupan dia macam tak ada agama, tapi mak ayah dia Islam. Dia kekal sebagai orang Islam, hukum zahir Islam, hukum dunia orang Islam yang lain nak berkahwin dengan dia sah sebab dia orang Islam. Orang Islam apa? Mengucap dua kalimah syahadah budak pandai. Mengucap dua kalimah syahadah adalah orang kafir yang nak masuk Islam.